Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah bermanfaat segala ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, sihat walafiat semua. Saya doakan ini pertemuan kita yang kedua, alhamdulillah. Sebelum pada tu, minta maaf tuan-tuan kalau suara saya ni agak mengganggu. Ini bukan suara sebenar. Suara sebenar dia nak lebih kurang Jabal Alhamdulillah. Dia dah start datang tu sumbat hidung dan sebagainya. Anak pun dah start demam ni tu. Dan mudah-mudahan tuan rahmat Allah bekalkan kita kesihatan dan keafiatan. Kalau yang demam itu Allah beri kesembuhan yang segera dalam sama menjadi kafaratul dzunub. Alhamdulillah tuan rahmat Allah, mudah-mudahan juga berada kita dalam majlis ilmu ini termasuk dalam berita gembira yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Sesiapa yang Allah nak orang tu berada dalam kebaikan, Allah bagi dia faham dalam agama. Dan tidak ada jalan lain untuk nak memahami agama kecuali dengan jalan menuntut ilmu. Dan kita berada pada saat ini insya-Allah, alhamdulillah. Dan tuan-tuan rahmati Allah, tahniah saya ucapkan. Mungkin kebiasaan sebelum pada ini disiplin ataupun cabang ilmu yang tuan-tuan ikuti, fiqahnya, tafsirnya dan sebagainya, hari ini kita tambah. Mungkin secara bandingannya tidaklah senampak praktikal apa yang kita boleh amalkan secara langsung banding dengan fiqah, tapi tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat, melainkan kita guna cara kita melihat. Apatah lagi yang kita akan pelajari ini berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkaitan dengan iman kita. Tidak sempurna iman tidak tanpa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak sempurna kecintaan kepada Nabi kalau tidak ada pengetahuan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Pengajian kita secara khusus menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sebahagian tengok muka-muka baru. Buku ini tulisan atau susunan saya sendiri pada 2019 dan dia mengambil satu sudut baru dalam hadis dan juga dalam dipanggil hadis maudhu'i. Zaman sekarang perkembangan ilmu itu, kalau tafsir, kalau dulu lama tafsir semua ayat, dia bagi kemudian perkembangan ilmu itu tafsir, dia ada tafsir maudhu'i, tafsir bertema, kumpul ayat perempuan, kumpul ayat siasah Quran. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan ilmu moden ini, mereka ada orang yang hadis maudhu'i, hadis tematik, hadis bertema, mereka kumpul. Sebab kita bukan lagi, lepas dah zaman ulama saring hadis, kumpul hadis untuk nak keluar dari segi hukum hakam ibadah syariat, itu dah ada, orang kata dah klasik, dah establish. Dalam kitab tuan-tuan belajar Bulughul Maram dah establish. Tapi kita dengan perkembangan umat ini, kita memerlukan, dan sumbernya Allah SWT sediakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Jadi dengan pemerhatian baru ini, kita dapat keluarkan sudut-sudut pandang baru. Antaranya yang ini usaha saya, kita mengaji hadis dan ataupun sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara temanya berkaitan dengan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus berkaitan dengan bahasanya ni asam garam. Kalau bahasa tak sedap sikit, panggil konflik, krisis rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tak sedap dengar tuan, ada orang tak setuju. Nanti tuan-tuan akan tengok. Dan buku ini menghimpunkan babak-babak sebegitu. Ada fungsi dia tuan-tuan Allah. Ya, nanti kita akan tengok tuan-tuan. Baik. Tanpa buang masa, insya-Allah tuan-tuan kita baca. Siapa yang ada buku, insya-Allah buka surat 10. Saya akan baca
matan Arabnya. Tuan-tuan kalau boleh memahami bahasa Arab ikut sekali, kalau yang tidak terus pergi ke bahagian bahasa terjemahan dia, bahasa Melayu terus buku 11 itu. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah ini kuliah kita yang kedua. Hadis ini dia adalah lanjutan, masih lagi berkisar isu yang sama pada dua babak sebelum pada ini. Cuma riwayat lain ada tambahan maklumat dia. Tajuk yang diberikan, isteri bangkang Nabi marah itu biasa. Dalam kehidupan rumah tangga Nabi, isteri bangkang Nabi rasa hati Nabi marah itu benda biasa. Ini satu, saya mulakan buku ini dengan premis-premis begini. Dia tentu rahmat Allah, ada pembaca kemudian datang kata, Ustaz, saya mati-mati sebelum baca buku ni, mati-mati duk bayang ke rumah tangga Nabi ni cool je begitu, tak pernah terbayang bila baca tak pernah terbayang itu berlaku dalam rumah tangga Nabi. Tuan-tuan rahmat Allah, bukan kita nak cari kelemahan rumah tangga Nabi, tidak, sekali-kali tidak, tuan. Tapi daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku itu nanti kita akan tengok lebih menyerlahkan lagi akhlak Nabi, lebih nampak lagi, menyempurnakan lagi teladan Nabi SAW. Kalau Nabi tak pernah menghadapi kata asam garam, krisis, konflik rumah tangga Nabi, di mana umat dia nak merujuk, tuan-tuan? Orang sampai boleh kata Nabi tak apalah, isteri Nabi baik-baik, Nabi pun ni. Padahal ini isu rumah tangga besar, tuan-tuan. Jadi ini antara fungsi kita belajar hadis begini. Isteri bangkang Nabi marah itu biasa. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yuhaddithu annahu qala. Hadis ini riwayatkan oleh Ibn Abbas, peringkat perawi sahabat Nabi ialah Ibn Abbas. Ibn Abbas atau kenal Abdullah bin Abbas, sepupu kecil Nabi SAW. Dia khidmat dengan Nabi, dia masuk ataupun dia berhijrah lewat pada tahun sekitar 6-7 hijrah. Sebelum pada itu dia duduk di Mekah bersama ayah dia. Ayah dia Abbas bin Abdul Muttalib, bapa saudara Nabi SAW. Nabi apabila Nabi menjadi Rasul pada usia Nabi 40 tahun, mula menjalankan dakwah risalah Nabi. Ketika itu ada 4 orang, 4 saudara Nabi yang masih hidup, maknanya yang menyaksikan kenabian Nabi SAW. Selain daripada semua dah meninggal, 4 saudara Nabi ada berapa orang juga. Ni 4 saudara Nabi, ada 4 orang, tuan-tuan. Daripada 4 orang itu, 2 orang beriman, 2 orang lagi tidak beriman. 2 orang yang tak beriman tu pula, tuan-tuan, seorang menjadi penentang besar, Abu Lahab. Namanya diabadikan dalam Al-Quran, satu-satunya kunyah yang ada dalam Al-Quran, Abu Lahab. Dan kita kaji surah Abu Lahab walaupun pendek, tuan-tuan, kita akan dapat gali, akan dapat rumusan. Dalam Al-Quran ini Allah letakkan model-model suami isteri ni, paling kurang ada 4, tuan-tuan. Ada suami isteri, suami baik, isteri baik. Dalam Quran cerita secara tak langsung. Ada model suami baik, isteri jahat. Quran sebut, tuan-tuan. Ada suami jahat, isteri baik. Dan ada model suami isteri dua-dua jahat. Dan model suami isteri dua-dua jahat ini Abu Lahab dan isteri dia dalam surah Al-Lahab itu, kan? Dan kalau kita baca, kita kait pula dengan peristiwa sirah yang berlaku, kenapa jadi macam tu, dia akan tengok, tuan-tuan. Abu Lahab dan isteri itu, mereka sebenarnya dia panggil, dia ada ambition, dia ada keinginan, ada ni, orang kata ada matlamat nak pegang kekuasaan ini. Tapi apabila tengok Nabi jadi Rasul, Nabi bawa, dia rasa ni akan sikit sebanyak menjejaskan peluang aku menjadi ketua nanti. Itu hasutan isteri dia, hasut dia. Itu cerita secara ringkas, tuan-tuan. Baik, itu pas dari Nabi, panjang cerita, tuan-tuan. Yang tidak beriman, seorang lagi tak beriman juga, tetapi membela, menyokong Nabi SAW, Abu Talib. Baik. Dan 2 berikutnya, 2 yang beriman, Abbas dan juga Hamzah. Ni Abdullah bin Abbas, bapa saudara Abbas tu, bapa saudara Nabi SAW. Nanti kisah dia ramai yang kita tidak tahu. Ni ada kita, insyaAllah panjang umur, kita ambil buku pertama, kita masuk buku yang kedua, kemudian kita masuk buku yang ketiga, kita akan jumpa Abbas mainkan peranan yang sangat besar di peringkat awal keislaman baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia ni orang tak kenal dia, tapi peranan dia besar, tuan. Dia menjadi pengintip, bahasa mudah ini, dia lah jadi pengintip Nabi sepanjang Nabi duduk Madinah, dia duduk di Mekah, dia jadi pengintip.
Jadi dia keling. Macam mana Nabi tahu kedatangan tentera dari Mekah, apa perkembangan itu datang dari mana tuan-tuan? Ada risikan tu. Itu daripada Abbas. Dari segi makna tuan-tuan saja sebut tambah sebagai kata maklumat tambahan. Abbas maksud apa tuan-tuan? Kalau tuan-tuan nak bagi nama anak cucu Abbas seperti bapa saudara Nabi, ataupun Hamzah, maksud apa tuan-tuan? Abbas sama maksud dengan Hamzah, maksud dia singa. Maksud dia singa. Mungkin kalau kita tahu maksud tu, nama tu Allah tak best lah pula singa, nak bagi nama anak aku singa Tapi kita dari segi penamaan itu cukup kita mengambil inspirasi, kita bagi nama tu daripada pemilik nama tu. Abbas, bapa saudara Nabi. Nanti kita akan tengok dia punya perjuangan dekat dengan Nabi dengan dia. Kita pun berkenal letak nama anak kita, cucu kita Abbas. Mana dari segi makna bahasa kita tolak ke tepi, tapi aku nak inspirasinya tadi bapa saudara Nabi. Hamzah pun sama tuan-tuan, makna dia singa. Tapi dengan kita tahu riwayat hidup dia, kita nak anak kita jadi sehebat Hamzah bin Abdul Muttalib. Tuan-tuan rahmat Allah. Baik. Ibn Abbas cerita, قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية. Aku duk tangguh hasratku sampai setahun untuk bertanya Umar bin Al-Khattab mengenai satu ayat. Tuan-tuan kenal Ibn Abbas, walaupun dia muda, pada zaman Sayyidina Umar nanti dia jadi ahli mesyuarat negara atas keilmuan dia tentang Al-Quran. Tuan-tuan maklum semua tu. Tapi orang berilmu macam mana pun tuan-tuan, dia walaupun bidang tu bidang pakar dia, tapi ada bahagian dia tidak tahu. Dan satu ayat ni yang dia tak tahu, tapi dia tidak menghalang dia untuk mencari ilmu. Dalam riwayat yang kita baca sebelum pada ni, kita tengok respon Sayyidina Umar apabila Ibn Abbas tanya soalan itu. Dia kata, aku tunggu setahun nak tanya satu soalan ni, satu ayat ni. Tunggu setahun. Sebab apa tuan-tuan? Fama astati'u an as'alahu haibatan lahu. Aku tak mampu nak tanya kepadanya kerana rasa gerun dengannya. Oh begitu. Sebab apa tangguh sampai setahun tu? Sebab Amirul Mukminin di masa tu, Umar pula dia panggil aura, kita panggil bahasa aura, rasa haibah, rasa nak tanya tak apa, tapi nak tanya tangguh tuan-tuan. Sayyidina Umar bukan sekadar aura orang gerun manusia saja, syaitan bergerun kat dia, tuan-tuan tak? Dalam satu hadis Nabi kata kalau Umar lari satu lorong, syaitan lari lorong lain. Ini haibah. Dan dia bukannya Allah saja campak tuan-tuan, dia datang tu daripada prinsip hidup dia, amalan dalam hidup dia. Pada hari ni orang ambil cara mudah nak ada haibah dalam diri dengan memakai tangkal, mengamalkan azimat itu ini. Tak tuan-tuan, tidak pernah. Ilmu kebal, ilmu pun tak ada dalam Islam tuan-tuan. Kalau kita belajar sirah tengok, Khalid bin Al-Walid hebat tu, yang menang lebih 1000 atau 100 peperangan tuan-tuan. Akhir hayat dia tuan-tuan, dia kata tidak ada bau asyibr. Orang duk tengok tubuh jasad dia tuan-tuan, nak letak satu atau satu tapak tangan, nak letak kat mana-mana bahagian badan dia, nak letak, tak ada satu tempat pun sebesar itu yang tak ada luka. Nak letak sini, mesti kena luka, kesan luka tu. Semua tuan-tuan. Itu Khalid bin Al-Walid. Dan dia paling teruk cedera dalam perang Hunain. Teruk dia tuan-tuan. Sampai Nabi pergi merawat dia sendiri. Khalid bin Al-Walid. Saya sebut macam ni sebab agak terganggu. Beberapa hari ni apabila ada yang tuan-tuan persilatan apa semua ni, dia ada amalan-amalan kebal, tapi orang kata berbalutkan apa Islamiknya. Tak ada tuan-tuan. Jaga diri kita, anak-anak kita nak masuk silat, perhatikanlah hal ini tuan-tuan. Ya, dari sudut warisan budaya tu eloklah tuan, daripada banding dengan masuk apa masyarakat lain kita ambil silat, tetapi perhatikan dalam hal itu. Tuan-tuan rahmatullah. Baik. Haibah, cerita pasal haibah. Sampailah hatta kharaja hajjan fa kharajtu ma'ahu. Sampailah satu masa, setahun dah ni, dapat peluang, kata Ibn Abbas,
Sayyidina Umar keluar untuk mengerjakan haji, aku pun keluar bersama dia. Di ketika itu tuan-tuan, dia tradisi dia Amirul Mukminin atau Khalifah, dia menjadi ketua chef division rombongan haji ni. Setiap kali musim haji, kalau dari Madinah yang akan bawa rombongan ialah Khalifah itu sendiri, begitu. Dan ini peluang yang diambil oleh Ibn Abbas. Ini mungkin masa ni keluar daripada kebiasaan dari Madinah urusan ni, haji dalam musafir, ini ada peluang dia. Baik. فلما رجعنا وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له. Dalam perjalanan pulang, ceritanya pergi sekali tak sempat lagi, ni perjalanan balik dah, perjalanan pulang dari Mekah. Dalam perjalanan pulang, beliau pergi pada sekitar sepohon arak untuk menunaikan hajatnya. Arak ni jangan salah faham, arak ni bukan arak minum tu tak. Arak ni pokok yang tu sugi tu daripada pokok arak. Ejaan dia sebagaimana dalam teks batal hadis ni, al-arak. Saya sendiri pernah tengok. Dia kalau hari ni kalau kat tempat kita ni, kita nampak mungkin semak samun tuan-tuan. Kalau saya dah bayar dekat ni macam rimbunan pokok teh. Dia ada budak-budak kecil macam tu, dia ada ranting. Cuma teh ni kita nampak dia dah trim, dah cantik berpetak-petak kan. Tapi andaikan pokok teh tu orang tak ada trim, dia jadi macam mana? Bercabar sana sini gitu tuan-tuan. Arak lebih kurang macam tu. Duduk daripada pasir, masa saya duduk belajar tu, dan ambil potong ranting dia. Dan dia banyak spesies lah. Dan menjadi zaman itu tidak ada lagi sistem tandas macam kita sekarang ni. Qadha hajatnya di Padang. Tuan-tuan mungkin sebagai tuan-tuan sempat, saya pun sempat duduk di kampung dulu. Ada lampu suluh, ada cangkul tu tuan-tuan, modal dia. Baik. Dan ini peluang yang diambil oleh Ibn Abbas. Ini peluang. Jadi Ibn Abbas Sayyidina Umar pergi nak qadha hajat, kata Ibn Abbas, fawaqaftu lahu hatta faragha thumma sirtu ma'ahu. Aku berdiri, aku tunggu. Orang lain mungkin hal masing-masing, tapi ni peluang aku duduk berdua-dua dengan Sayyidina Umar. Pergi, aku tunggu sampai dia selesai, kemudian aku berjalan bersama dia. Dalam hadis ini, riwayat ini itu dia punya ni. Kita gabung dengan dua riwayat yang kita baca sebelum pada ini. Apa yang berlaku dalam proses itu, Ibn Abbas disediakan wudu, disediakan air berwudu. Sebab para sahabat dulu mereka sangat menjaga sunnah. Setiap masa ada wudu tuan-tuan. Lepas qadha hajat, ambil wudu. Nabi juga begitu tuan-tuan. Ibn Abbas dia dapat doa daripada Nabi SAW. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Budaya dia bawa air wuduk tuan-tuan. Ibn Abbas masa dia dah masuk lewat, datang ke Madinah lewat. Ketika itu dah ada dah Anas bin Malik dan anak-anak Ansar yang lain. Mereka ada roster, ada jadual khidmat dengan Nabi SAW. Jadi Ibn Abbas itu umur 9-10 tahun. Mula dulu ayah dia Abbas kata, kau pergi masuk jadual khidmat dengan Nabi SAW. Hari dia bertugas tu, pertama kali tuan-tuan, Nabi pergi qadha hajat, dia tak ada orang suruh. Tak ada orang kata apa, dia boleh fikir sendiri. Nabi pergi ambil tu qadha hajat, lepas ni balik nak berwuduk. Dia sediakan air siap-siap. Lalu dia letak di satu tempat yang biasa. Nabi balik dari itu, Nabi tak ada suruh. Ada dah air. Nabi kata, man fa'ala hadha? Siapa yang buat ni? Orang bagi tahu ni budak baru Ibn Abbas. Time tu Nabi doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, bagi budak ni bijak, faham dalam agama, ajar dia ta'wil. Ini sunnah yang besar tuan-tuan untuk kita, anak-anak kita, cucu kita. Kita perhati pada mereka ni ada kelebihan. Anak ni pelbagai tuan-tuan lebih tahu lah. Dan kelebihan itu kalau kita nampak tuan-tuan, kita doakan disalurkan untuk agama. Kalau budak ni bijak, petah, ada budak petah dia bercakap, kita doa, ya Allah, jadilah budak ini petah untuk sampaikan dakwah untuk agama. Apa-apa pengalaman, apa-apa bakat dia orang, kita doa untuk agama tuan. Sebagai Nabi SAW doakan Ibn Abbas itu. Jadi sama Ibn Abbas perangai dia begitu. Apabila Sayyidina Umar balik daripada qadha hajat, dia sediakan air, dia berwuduk dengan air itu. Time tu dia tanya,
thumma sirtu ma'ahu, aku pun berjalan bersamanya. Proses ketika itu berlaku, yang tu dia sediakan air wudu, berwudu, time tu dia tanya, tuan-tuan. Faqultu ya amiral mu'minin, wahai amirul mu'minin, ini soalan yang dia tunggu nak tanya setahun tu. Manillatani tadhaharata ala nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi, wahai amirul mu'minin, siapa yang dua isteri Nabi yang berpakat mengenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tadi kita tanya tadi, Ibn Abbas dia kata aku nak tanya tentang satu ayat Al-Quran. Apa ayat dia, tuan-tuan? Dalam hadis tak sebut. Kita belajar sebelum pada ini, dalam riwayat yang kedua sebelum pada ini, katanya ayat yang dalam riwayat ini sebut apa, tuan-tuan? Muka surat 6. Kita belik sikit-sikit, tuan-tuan. Ini cara kita gabung belajar memahami satu peristiwa itu dengan menggabungkan pelbagai, kalau keseluruhan riwayat yang ada. Ini juga hadis riwayat Al-Bukhari yang kita baca tadi. Ni sedang baca juga riwayat Al-Bukhari, tapi lain dia punya periwayatan dia. Tuan-tuan tengok muka surat 6. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala lam azal harisan ala an as'ala Umar radhiyallahu anhu 'anil mar'atayn min azwajil nabi allatain qala Allah lahumā ya tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Surah At-Tahrim ayat keempat. Sekiranya kamu berdua bertaubat kepada Allah, tu kamu berdua, Allah tujukan ke spesifik, ayat ini spesifik pada dua orang ni. Sekiranya kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung ke arah kebaikan. Kita kena baca keseluruhan kelompok ayat itu, surah At-Tahrim. Jadi ayat ini yang Sayyidina Ibn Abbas nak tanya Sayyidina Umar. Kita kembali kepada muka surat 10, tuan-tuan, atau muka surat 12 untuk terjemahan. Boleh kan? Kita belik-belik. Jadi kata Ibn Abbas dalam riwayat kita baca ini, wahai amirul mu'minin, siapa dua orang perempuan, dua orang isteri Nabi yang itu tadi, dalam cerita ayat tadi. Faqal tilka Hafsatu wa Aisyah. Apa tu, siapa, tuan-tuan? Dua orang isteri Nabi itu ialah Ummuna Sayyidatina Aisyah dan Hafsah. Aisyah binti Abi Bakr, anak Sayyidina Abu Bakar. Hafsah binti Umar, anak Sayyidina Umar sendiri. Dalam riwayat sebelum pada tu yang muka surat 6, tentu saya maaf kalau dia agak ni kesana sini, ada Sayyidina Umar ada balas lain apabila Ibn Abbas tanya macam tu. Ayat atau respon awal dia kata, wa ajabi lak ya Ibn Abbas. Pelik ni Ibn Abbas. Apabila Ibn Abbas tanya ayat tu, dia pelik ni Ibn Abbas. Sebab apa? Sayyidina Umar tak sangka yang Ibn Abbas tak tahu. Sebab dia kata Ibn Abbas ni hebat menguasai Al-Quran. Memang apa Ibn Abbas kata, tidak ada satu ayat mereka aku tahu di mana turunnya, bagaimana turunnya, pada siapa turunnya, Ibn Abbas. Tapi ini proses ilmu, ada benda dia tak tahu. Dua orang siapa yang Allah sebut. Tu dia kata, wa ajabi lak ya Ibn Abbas. Pelik ni awak Ibn Abbas. Tapi dia bagi tahu jugalah jawapannya Aisyah dan Hafsah. Baik. Kata Ibn Abbas, faqultu wallahi in kuntu la uridu an as'ala an hadha منذ sanatin fama astati'u haibatan lak. Untuk berikut terjemahan dia dah berpindah ke muka surat 12 dah. Demi Allah, sungguh sejak setahun aku ingin bertanyakan hal ini kepadamu, tapi tak sampai hati, tak mampu kerana segan haibah denganmu. Lalu apa jawapan Sayyidina Umar, tuan-tuan? Faqal fala taf'al, jangan buat macam tu. Pendidikan berlaku, jangan buat macam tu. Saya teringat guru saya masa belajar dulu, kita orang Melayu ni dia malu-malu nak tanya tapi simpan. Habis kelas baru pergi tanya cikgu, kena marah, tuan. Saya kena marah. Pergi tanya, kau ni tanya soalan lepas dari kelas, kau ni nak menyembunyikan ilmu, kena tepek tu. Kita ada persoalan, tanya kuliah supaya kalau itu jawapan yang keluar, orang lain dapat manfaat sekali, kita pun dapat pahala. Itu saya belajar. Jadi Sayyidina Umar mendidik Ibn Abbas, ada soalan kemusykilan, jangan tunggu sampai setahun, jangan tunggu lama. Fala taf'al, jangan buat macam tu. Rahmatullah. Ma dhananta an la 'indi min 'ilmin fas'alni.
wa in kana li ilmun khabbartuka bihi. Kalau kau rasa aku ada ilmu tentang sesuatu, tanya. Kalau betul aku ada ilmu tu, aku akan beritahu. Ini adab seorang guru pula, Ibn Sayyid Umar ajar. Begitu tuan-tuan. Baik, tak sampai lagi ke puncak isu kita ni. Mana yang diberikan tajuk isteri bangkang Nabi marah itu biasa tu. Baik, seterusnya, thumma qala Umar. Tuan-tuan, ini berkat soalan. Kita kalau nak dapat ilmu yang hebat, yang lebih lagi, yang lebat lagi daripada seorang guru, tuan-tuan, kena tanya, kena pancing dia dengan soalan. Sebab guru cerita begitu, tapi apabila tanya soalan tu, dia keluar lagi ilmu dia, tuan-tuan. Begitu, tuan-tuan. Jangan tanya saya banyak-banyak lah, tanya tuan-tuan tanya guru tuan-tuan yang lain. Baik. Kata Sayyidina Umar, jawapan dah habis dah tahu dah, tapi dia cerita lagi. In kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa'i amran. Kami dulu zaman jahiliyah, kami tak pernah ambil kira pandangan perempuan pun. Perempuan ni kami tolak ke tepi, kami tak layan pun pandangan mereka. Ini fakta yang besar, tuan-tuan rahmatullah. Dan hari ini saya nak kena sebut, musuh Islam apabila mereka nak burukkan Islam dan lebih khusus nak burukkan Nabi SAW, dan ini isu yang sedang berlaku. Kita dah cerita dalam pertemuan yang lepas, yang apabila tuan-tuan tahu di India, apabila mereka kata kenyataan yang menghina Nabi SAW, apa kenyataan, apa spesifik kenyataan itu, tuan-tuan? Mereka mengatakan, maaf saya sebut, mereka Nabi ni seorang pedofilia. Tahu istilah pedofilia? Maaf sebut, Nabi seorang pedofilia, seorang yang sukakan buat dengan budak-budak. Kenyataan itu dia sandarkan pada fakta Nabi kahwin Sayyidina Aisyah budak. Dan Sahih Bukhari, Sayyidina Aisyah sebut, tazawwaja lin Nabi wa ana bintu 6 sinin. Nabi nikah dengan aku, umur aku 6 tahun. Wa banabi wa ana bintu 9 sinin. Nabi mula bersama aku, umur aku 9 tahun. Ada beza, tuan. Dia ada nikah, ada bina. Dia ada dua situasi, bukan dua peringkat. Tak semestinya nikah itu terus bersama, tak. 3 tahun Nabi itu baru bina, duduk sekali, duduk serumah. Dan Sayyidina Aisyah kata apa? Nabi meninggal wa ana bintu 18 sinin. Salah. Nabi pergi, Nabi wafat, umur aku 18 tahun. Ini umur Sayyidina Aisyah. Fakta ini, tuan-tuan, itu yang mereka sebut sebagai Nabi pedofil, suka budak-budak. Marah gitu orang Islam atas itu, penghinaan. Ini, tuan-tuan, tobahan terhadap Nabi SAW ini. Kalau kita, saya baca dalam kitab Rudud Asy-Syubhat, ada himpunan ulama kumpul tentang tobahan syubhat terhadap Nabi SAW. Ini dalam kitab mereka lama-lama. Tak ada yang ni, tuan-tuan. Ada, mereka cerita tentang Nabi pukul isteri, ada. Nanti kita akan jumpa nanti hadis riwayat Muslim, Nabi pukul isteri, Nabi pukul Aisyah. Falahadani fi sadri lahdatan awja'atni. Nabi pukul dada aku sakit, sampai aku rasa sakit. Mereka guna tu nak kata Nabi pemukul isteri. Ada tu. Nak jawab macam mana, tuan-tuan? Hadis itu sahih. Dan lain lagi tentang Nabi kahwin ramai, itu dia. Tapi yang tobahan yang ni tak ada, model. Mereka menggunakan tu, kita kena tengok, menggunakan penilaian yang berbeza. Mereka menilai apa zaman Nabi itu dengan zaman sekarang. Dia main, dia orang tahu pun, tapi dia main isu. Jadi kita termasuk orang Islam sendiri, dia terpengaruh. Ya ke? Saya sebut sebelum pada ni, ada orang sampai jumpa saya, kata, Ustaz, betul ke Nabi kahwin Aisyah umur ni 9 tahun umur ni? Saya kata betul lah. Dia terkejut, dia tak pernah tahu. Dan menariknya dia tahu daripada kawan dia bukan Islam. Tanya dia, betul ke you punya Prophet kahwin budak-budak umur ni? Oh, tu baru dia tahu, tuan-tuan. Jadi mengganggu fikiran umat Islam hari ini. Nak tentang hal ini, tobahan itu. Maknanya sedikit sebab terkesan. Sebenarnya, tuan-tuan, silap kita ataupun yang kita terlepas pandang ialah kita salah menilai. Kita melihat yang zaman Nabi itu dengan penilaian zaman sekarang. Takkan, tuan-tuan?
Dia tidak ada isu. Perkahwinan Umar Sayyidina Aisyah dulu tidak jadi isu pun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dia jadi isu, tuan-tuan. Kita akan nampak dalam rakaman sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tumahan yang terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang katakan Nabi zaman ni apa, orang tak kata. Sebarang peluang yang ada, mereka nak jatuhkan kredibiliti Nabi, mereka akan sebut Nabi tukang sihir. Sebab apa? Oh, Nabi buat mukjizat. Pada kita mukjizat, tapi dia orang tak boleh, dia kata, oh, Nabi tukang sihir. Nak jatuh kredibiliti. Nabi apa pensyair. Oh, ayat Nabi ni memukau ayat Quran. Dia kata pensyair. Macam-macam, tuan-tuan. Nabi ni kena menurun. Sebab apabila antara keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu, keadaan sangat dahsyat, tuan-tuan. Oh, Nabi dia kena rasuk. Macam-macam berdasarkan keadaan yang berlaku. Tetapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam bernikah dengan Sayyidatina Aisyah di Mekah ketika itu, tak ada orang isu tu, tuan-tuan. Sebab dia tak jadi isu. Semalam saya mengajar di satu tempat, ada seorang dia bekas duta di Yaman. Dia kata, kita sebut pasal dia juga, dia kata, Ustaz, sepanjang saya duduk di Yaman memang biasa. Di Yaman pun memang sampai hari ini ada pernikahan budak umur sekitar itu. Dia terjadi isu budaya di sana. Tak ada, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, kita kena menilai, jangan terlepas pandang penilaian apa yang berlaku zaman Nabi. Jangan kita letak dalam fikiran zaman sekarang. Tak, tuan-tuan. Kembali pada yang saya nak sebut ini, nak katanya kita nilai apa yang Nabi bawa, apa yang berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, bandingkan dengan jahiliah sebelum pada itu. Bandingkan dengan orang kata tamadun yang ada sebelum ketika itu, Rom dan Parsi, baru kita akan nampak Islam ni begini, tuan-tuan. Sayyidina Umar kata apa di statement besar, dia kata, kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin-nisa'i amra. Kami di jahiliyah sebelum kami kenal Islam, Nabi bawa perempuan ni kami tak tengok langsung, tak ambil kira langsung pandangan dia. Tapi berubah apabila Islam datang. Nampak, tuan-tuan, itu benda dia. Hatta anzalallahu fihi lama anzala wa qasama lahunna ma qasam. Sehinggalah Islam Allah SWT turunkan berkenaan dengan mereka, ayat-ayat tentang mereka, dan Allah peruntukkan hak-hak mereka. Barulah kami rasa perempuan ni ada nilai, perempuan ni besar ni. Di Islam yang Islam bawa revolusi. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, ya? Baik. Qal fa baina ana fi amrin ata'ammaruhu idh qalat imra'ati law sana'ta kadha wa kadha. Satu hari, kata Sayyidina Umar, ni pukul 12, tuan boleh tengok. Suatu ketika, tak kala aku sedang mengatur urusanku, tiba-tiba isteriku berkata, apa kata, abang buat macam ni, macam ni, macam ni. Itu nak jadi drama. Sayyidina Umar dia tengah fikir, mungkin baik tuan-tuan bayangkan, dia tengah fikir suatu benda apa, tiba isteri datang tengok, abang, apa kata abang buat macam ni, macam ni. Yang mana sebelum tak pernah berlaku. Isteri dia tu, kalau kita istilah masuk campur, tak pernah berlaku. Lepas tu, faqultu ma laha faqultu laha ma laki wa lima hahuna wa fima takallufuki fi amrin uriduhu. Dia kata, Sayyidina Umar dia keras juga. Apa isteri dia itu, dah tak pernah isteri dia buat macam tu. Dia kata, kenapa dengan awak ni? Kenapa awak kat sini? Buat apa awak nak sibuk-sibuk dalam urusan saya? Sayyidina Umar. Tuan-tuan rahmati Allah, kita gabungkan riwayat pertama kita baca sebelum pada ini. Kata Sayyidina Umar juga, ini dalam riwayat yang pertama, buku surat 3, wa kulla ma'syara quraishin laghlibul nisa. Tuan-tuan boleh tengok, kita gabungkan insya-Allah. Buku surat 3 lah, atau buku surat 4 terjemahan dia. Kata Sayyidina Umar, ni riwayat lain pula. Tu cantik kalau kita boleh faham satu cerita tu, gabung riwayat baru kita nampak. Kata Sayyidina Umar, wa kulla ma'syara quraishin laghlibul nisa. فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فرجعتني. Kami dulu, kami orang Quraisy, kami yang dominan, kami yang menguasai isteri-isteri. Tapi apabila kami pindah berhijrah ke Madinah, kami tengok mereka orang Ansar ni, perempuan mengatasi mereka. Itu bahasa isteri ni, maksudnya kata lain. Isteri pun boleh bercakap dalam rumah tangga begitu. Lalu isteri-isteri kami terpengaruh sikit sebanyak dengan perangai, dengan adab orang Ansar. Sampai ada satu hari aku marah isteri aku, tapi dia jawab balik. Itu cerita.
Apa yang dia marah, apa jawapan dia, yang kita baca dalam riwayat yang kita sedang baca, muka surat 12 tuan-tuan. Jadi itu dia marah. Apa ayat dia marah tadi? Kata Sayyidina Umar, apa awak ni menyibuk kat sini, urusan saya begini. Lalu isteri dia pun balas balik, bang, tak boleh ke saya bagi pandangan begini? Tak pernah sebelum pada ni tuan-tuan. Lalu suami dia marah lagi, Sayyidina Umar lagi, kata isteri dia lagi, faqalat li ajaban laka ya ibn al-Khattab ma turidu an turaja'a anta wa inna ibnataka la turaji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yudhalla yawmahu ghadban. Peliklah bang, awak tak suka, awak tak terima saya awak terbalas cakap, walhal anak perempuan awak sendiri biasa je balas cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan pernah berlaku balas-balas cakap dia kan jadilah isu, sampaikan Nabi marah sampai seharian tak bercakap. Ini fakta kita, perhatian kita dalam rumah tangga Nabi pun berlaku hal seumpama tuan-tuan. Selisih ini biasa tuan-tuan. Dan kat sini kita boleh belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi ni perfect, tak ada masalah, kita nak belajar dengan siapa tuan? Belajar dengan Nabi, macam mana Nabi mengurus konflik itu. Nabi pernah dalam keluarga, rumah tangga perselisihan, itu biasa tuan-tuan. Jadi cuma Sayyidina Umar pertama kali dia baru dengar, baru terkejut dia. Kita baca terjemahan terus tuan-tuan. Lantas Umar bangkit mengenakan pakaiannya lalu bergegas pergi menemui Hafsah. Beliau berkata, tuan-tuan saya nak berikan perhatian di sini. Sayyidina Umar lepas dengar macam tu dia terkejut. Dia nak pergi tanya sendiri anak dia. Faqala laha ya bunayyah innaki la turaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadhalla yawmuhu ghadban. Wahai anak, betul ke awak pernah lawan cakap dengan Nabi, bala-bala cakap dengan Nabi sampai pernah Nabi merajuk marah sehari tak bercakap? Faqala Hafsah wallahi inna la nuraji'uhu. Bukan saya seorang ya, kami memang biasa macam tu. Kami memang biasa macam tu. Ini keterbukaan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tuan-tuan, kita kena amal lah kalau boleh. Bukan bermaksud isteri lawan cakap, maaf nanti banyak pula isteri tuan-tuan ni pula. Tapi nak kata ada kadang sampai tahu berlaku-berlaku. Dia tak mudah untuk kita nak katakan isteri dayus, isteri tak hormat suami, tak semudah itu tuan-tuan. Isteri Nabi tidak begitu. Tak, itu biasa. Perhatian saya tuan-tuan pada perkataan Sayyidina Umar. Ini muka surat 11 terjemahan teks Arabnya. Kita pergi detail sikit. Kata Sayyidina Umar, ya bunayyah, ya bunayyah. Bahasa ni, tulisan ni tidak ada, dipanggil tidak ada nada, tapi dengan ayat perkataan yang digunakan tu kita boleh faham apa emosi yang berlaku ketika itu. Kata Sayyidina Umar, ya bunayyah. Bunayyah ni satu perkataan yang bermaksud lembut. Anak perempuan, wahai anak perempuan, nak bagi rasa wahai anak perempuan ku sayang, begitu. Dalam Al-Quran perkataan ya bunayyah tak ada, tapi ya bunayyah kan. Ada 4 tempat dalam Al-Quran Allah sebut ya bunayyah. Dari lidah Luqman 3 kali, dan dari daripada lidah Nabi Ibrahim ya bunayyah, wahai anakku. Jadi apabila tuan-tuan rahmatullah baca ayat ya bunayyah tu, bahasa tuan-tuan bayang ketika itu ya, cara ayah tu sebut lembut tuan-tuan, wahai anak, begitu tuan-tuan. Sebab dia ada alternatif lain. Kalau lelaki sebut ya bin, kalau perempuan ya bint, biasa kalau sebut anakku itu. Tapi apabila guru perkataan ya bunai itu lembut. Ini saya nak sebut tuan-tuan rahmatullah, ajaib Sayyidina Umar ini daripada hadis ini, dan juga hadis-hadis lain kita akan jumpa. Dia layan anak lembut tuan-tuan. Dengan kita tahu dia tu kasar, dia tu orang keras, orang takut, tapi dia layan anak lembut tuan-tuan. Itu Sayyidina Umar. Dia akan lawan nanti dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kita kenal dia lembut, tapi kita akan jumpa nanti hadis-hadis dia dengan anak dia garang. Dia tampar anak dia. Tampar tak haram, tapi itu yang berlaku. Tepuk anak dia, anak dia nak sampai takut pada dia tuan-tuan. Dan kita akan jumpa hadis tu. Lari rumah pada ni Sayyidina Abu Bakar. Lain, insya-Allah ni semua kepelbagaian ini tuan-tuan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat dia. Tidak ada alasan tak tiru sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masing-masing perangai, yang penakut punya penakut, yang berani tuan-tuan.
Hassan bin Thabit, syair Nabi sallallahu alaihi wasallam, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia antara sahabat Nabi penakut. Kat perang memang dia tak turun, tapi dia ada peranan dia untuk agama, bela Nabi dengan syair dia macam-macam, tuan-tuan. Jadi kita kena budayakan mengenali para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ni pembawa agama, tuan-tuan. Baik, masa kita dah, saya terpaksa laju kan. Kita kembali pada muka surat 12. Sayyidina Umar kata, wahai anakku, betul ke kamu pernah membangkang cakap Rasulullah sehingga pernah seharian baginda marah? Hafsah kata, ya, kami pernah bangkang, bukan saya seorang ya, orang lain pun macam tu juga. Aku pun berkata, Sayyidina Umar kata, kamu tidak ingatkah pesanan ayah tentang hukuman Allah dan kemarahan Rasulnya? Wahai anakku, janganlah kamu terikut-ikut dengan insan yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksudkan Aisyah. Ini antara pesanan ayah. Kat sini tuan-tuan, saya baca syarah antara syarah ulama. Penting tuan-tuan, mungkin saya tak lalu lagi, iaitu dan menyedarkan lebih awal pada kita, iaitu tanggungjawab mendidik anak ni, tuan-tuan, dia tak berhenti rupanya. Di luar sana masyarakat mungkin secara tak sedar merasakan atau melihat kalau anak tu dah berkahwin, jadi isteri orang, suami orang, dah jadi bapa mak orang, tu pandai-pandai dia lah, aku nak tegur pun tak layak. Mungkin ramai yang begitu, bahkan ramai saya tengok. Tapi tidak begitu, tuan-tuan. Mendidik anak, tanggungjawab mendidik anak, dia akan berjalan sepanjang zaman sampai habis. Bahkan mungkin lebih diperlukan apabila anak tu membina keluarga, ada pula keluarga mentua apa, lebih memerlukan didikan, tunjuk ajar daripada mak ayah dia. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Dia didik anak dia, dua penduduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara yang dipesan oleh Sayyidina Abu Bakar, Umar, awak tak ingat ke ayah pesan jangan sampai buatkan Nabi marah, lalu Allah marah. Kemudian jangan pula awak ikut-ikut dengan orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Pada ketika itu, tuan-tuan, memang masyhur, diketahui umum bahawa isteri Nabi yang paling Nabi sayang, nampak sangat Nabi sayang itu, ialah Sayyidatina Aisyah. Sampaikan dia jadi keadaannya, sahabat-sahabat Nabi ni apabila mereka nak bagi hadiah kepada Nabi, mereka tunggu hari giliran Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Nabi ada 9 orang isteri dan satu masa maksimum dia. Jadi hari ni Nabi duduk rumah siapa. Sahabat Nabi kalau nak bagi hadiah, dia tunggu hari Nabi duduk di rumah Sayyidatina Aisyah. Dan disebabkan perbuatan ini, tentu jadi krisis pula, kita akan jumpa nanti. Jadi krisis juga itu asam garam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Cuma tuan-tuan, saya tinggal kemusykilan ini, tapi kita kena jawab kemudian nanti. Adakah Nabi pilih kasih? Adakah Nabi berat sebelah? Ini kena jawab, tuan-tuan. Orang akan tomah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut ini juga, Nabi ni tak fair. Sayang Aisyah lebih, sayang orang lain. Adakah begitu? Itu kita akan terpaksa jelas kemudian nanti. Baik. Selepas itu, kata Sayyidina Umar, kita cepatkan, tuan-tuan. Aku beredar lalu bertemu dengan Ummu Salamah. Seorang lagi Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Kita kena kenal, tuan-tuan. Saya kalau ada masa panjang nak cerita. Ummu Salamah salah seorang lagi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang bijak. Dan kita kena tahu lebih pada itu sudut ilmu, mengapa Nabi kahwin setiap orang ni. Penting, tuan-tuan. Sebab nak jawab dari segi hujah, nak jawab kenapa Nabi kahwin ramai. Obat tobahan dia, orang kata Nabi ni, syariat Islam kata maksimum 4. Tapi Nabi kamu lebih daripada tu. Tuan-tuan. Jadi kita akan tengok, kita dengan antar hujahnya kita kena tahu sebab apa Nabi kahwin setiap orang ini. Ini Ummu Salamah. Selepas itu aku beredar lalu bertemu dengan Ummu Salamah. Saya nak cuba tuan-tuan bayangkan keadaan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bayangkan ini masjid Nabi dan depan itu sebagai kiblat, rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sebelah sana. Dan satu-satunya rumah isteri Nabi yang berhubung terus dengan masjid Nabi ialah rumah Sayyidatina Aisyah. Ada pintu masuk terus pada rumah itu. Dan itulah laluan Nabi masuk masjid. Kalau Nabi terima tetamu pun, Nabi akan bawa masuk di rumah Sayyidatina Aisyah. Di belakang ataupun bertempik dengan rumah Sayyidatina Aisyah ialah rumah Hafsah. Kemudian dia depan-depan sekitar itu rumah isteri Nabi yang lain. Saya ada buat lakaran dalam buku saya yang terbaru, nanti saya akan tunjukkan.
Jadi gambaran begitu. Apabila Sayyidina Umar dia keluar daripada rumah Hafsah anak dia, dekat je rumah Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ni apa? Hubungan kerabatku dengannya dekat. Dia ipar rupanya, dia adik ipar Sayyidina Umar. Ummu Salamah ni adik ipar Sayyidina Umar. Melalui panjanglah kita cerita. Baik. Kita bagi laluan untuk azan ke terus? Terus insya-Allah. Tuan-tuan saya maaf ambil masa sikit. Hubungan kerabatku dengannya dekat, lantas aku pun mengadu kepadanya. Lepas dia bukanlah luahkan kepada anak dia tak sedap lagi. Tuan-tuan Sayyidina Umar dia concern dia pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia jumpa Ummu Salamah, dia sebut benda yang sama. Apa isteri Nabi ni sampai kata lawan cakap Nabi apa ni, sampai Nabi mengajuk, tak patut ni gini. Begitulah bahasanya. Lalu Ummu Salamah berkata, saya baca Arab dia sebut apa. Faqalat Ummu Salamah, ajaban laka ya ibn al-Khattab, dakhalta fi kulli amrin hatta tabtaghi an tadkhula baina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi. Peliklah awak ni wahai anak al-Khattab. Semua perkara awak nak secampur. Semua perkara awak nak secampur. Hal antara Nabi dan isteri pun awak secampur juga. Kena bash macam tu Sayyidina Umar. Lalu kata Sayyidina Umar, Ummu Salamah jelas menempelakku dengan tempelak yang mematahkan sebahagian yang aku rasa sebelum ini. Dia tak puas hati banyak benda, tapi apabila Ummu Salamah kata macam tu, awak ni menyibuk semua dia macam tu, mati di situ tuan-tuan. Lalu aku pun beredar dari rumah dia. Ini tuan-tuan kena ingat, baik keadaan dia, Sayyidina Umar sedang menceritakan apa yang berlaku ketika itu, bermula dari soalan Ibn Abbas, siapa dua orang perempuan tadi kan? Cerita jadi panjang nak bagi faham keadaan Allah. Tu barakah soalan. Sama pun cerita lagi, kata Sayyidina Umar, ketika itu aku mempunyai seorang sahabat daripada kalangan Ansar. Jika aku tidak hadir, yakni dalam majlis Rasulullah, dialah yang melaporkan kepadaku sebarang berita. Jika dia pula yang tidak hadir, aku pula yang melaporkan kepadanya sebarang berita. Ini gambaran ketika itu. Bukan sahabat Nabi kerja, dia duduk, kemudian agama, kemudian pergi berperang. Tak, tuan-tuan. Mereka ada kehidupan normal masing-masing. Mereka sedang membina negara, mereka sedang membina ekonomi, khususnya sahabat-sahabat Quraisy, sahabat-sahabat Muhajirin. Mereka datang ke Madinah, mereka jadi orang yang membina ekonomi, tuan-tuan. Ketika itu, sebelum pada itu, Madinah ekonomi dari segi pasar-pasar Yahudi. Orang tempatan Madinah mereka petani, pasar, perniagaan itu semuanya Yahudi. Lalu satu daripada kabilah Yahudi dihalau, lalu meninggalkan kelumpangan ke situ. Siapa yang isi, siapa yang gerakkan ekonomi? Sahabat Muhajirin, tuan-tuan. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Mereka ni yang gerakkan ekonomi. Islam dia kena kekuatan ekonomi, kena gerak. Itu cerita panjang nak sebut. Jadi mereka dalam kesibukan itu mereka susun waktu. Sayyidina Umar kata, kami bergilir. Saya dengan jiran saya bergilir. Hari ni hari saya bekerja, kawan saya duduk dengan Nabi. Ikut Nabi, ada apa ilmu-ilmu Nabi nak ajar ni, apa wahyu yang baru turun. Esok bergilir, saya pula pergi, kawan tu pergi kerja. Itu mereka susun waktu dalam kesibukan itu. Tidak ada alasan, tuan-tuan. Kita sibuk macam mana pun ada masa kita. Mungkin isteri kita bergilir dengan isteri kita, bergilir dengan siapa-siapa, tuan-tuan rahmatullah. Ilmu kena cari, tuan-tuan. Saya buat carian siapa sahabat Nabi ni, siapa jiran dia ni, Ansar. Nama dia Aus bin Khawli. Catat Aus bin Khawli. Dan masya-Allah lebih hebat lagi sahabat Nabi ni, keistimewaan dia atau kelebihan dia banding yang lain, dia satu-satunya sahabat Nabi, orang luar keluarga Nabi yang menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan. Di akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, Nabi wafat, Nabi dimandikan oleh ahli keluarga Nabi. Sayyidina Ali, Abbas, Ibn Abbas, Fadal, Musab, sepupu-sepupu Nabi, masing-masing apa dengan peranan seorang tukar cucu, seorang tukar sapu, tukar cuci, seorang tukar balik tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada seorang ni, Aus bin Khawli, sebelum pada Nabi nak dimandikan, dia minta dengan Sayyidina Ali. Ini ada dalam Bukhari tu. Sayyidina Ali kata, kami nak bahagian juga. Boleh tak seorang wakil, begitulah, wakil untuk dapatkan nak dapat orang kata kelebihan ini.
Dia dapat, dia minta seorang dia lah. Jadi tapi dia tidak terlibat secara langsung, dia memerhatikan. Aus bil khawli. Tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Okey. Begitu yang berlaku. Tak hadir dia pula, kalau hadir ni masing-masing balik malam tu sampai cerita apa yang berlaku. Ketika itu, nak ada cerita berlaku lagi ni, ketika itu kami sedang berasa takut dengan seorang raja dari Ghassan kerana tersebar berita bahawa dia sedang menuju ke arah kami. Sungguh kami dibayangi dengan dia. Nak peristiwa ketika itu pula, tuan-tuan, ni nak beri bayangan lagi apa yang berlaku dalam Nabi SAW. Bukan Madinah tu tenang sepanjang masa pula. Tak, tuan-tuan. Ada masa tu ni berlaku satu krisis yang besar atau kebimbangan yang besar peringkat nasional. Negara luar nak serang. Besar, tuan-tuan. Ghassan, ni kita belajar sirah sikit, tuan-tuan. Masa Nabi SAW bina Madinah, bukannya tidak ada negara ketika itu. Orang Arab tidak ada negara. Secara umumnya mereka mengamalkan pemerintahan berkabilah. Apabila runtuhnya empayar terakhir mereka, empayar Himyar, untuk kemudian masing-masing kabilah buat kabilah masing-masing. Tetapi ketika Nabi SAW pada perjuangan Nabi ini, ada paling kurang dua negara Arab yang ada raja yang ada ni. Pertama Ghassan. Ghassan dia ikut empayar Rom. Satu lagi kerajaan Manazirah. Manazirah kerajaan Arab juga, tapi dia ikut Parsi. Kalau kita tengok segi geopolitik dia, dua negara ini dia jadi panggil negara penampan. Pada hari ini begitu juga, tuan-tuan. Geopolitik dia akan ada negara penampan yang jadi orang kata penampan, duduk tengah-tengah. Rom, Parsi tu besar dia, tapi nak orang kata nak kalih tu ada dua duduk tengah-tengah. Yang hancur-hancur dia dulu lah. Tu Ghassan dan Manazirah. Yang berlaku peperangan Mu'tah, Tabuk, Nabi SAW lawan Rom. Tu bukan direct Rom, tuan. Ni Ghassan. Kita lawan Ghassan. Orang Arab tapi dia agama Nasrani, dia attach kepada Rom. Ni Ghassan. Ketika itu kami berasa takut dengan seorang raja dari Ghassan datang nak serang kami. Sungguh kami dibayangi dengan bila datang. Baik. Tiba-tiba sahabat Ansar tersebut datang mengetuk pintu. Buka. Dalam riwayat lain saya tak masukkan kat sini. Saya ingat sahabat tu ketuk tu kalut, tuan-tuan, sampai dia sebut dah tidur ke ni? Sampai begitu. Nak malam, peristiwa tu berlaku malam dan agak kalut dan urgent. Ketuk-ketuk, buka. Kau dah tidur? Begitu. Sayyidina Umar bergegar, apa cerita ni? Lalu dia pun keluar buka pintu tanya, Ja'a Ghassan? Ja'a Ghassani? Adakah Raja Ghassan sudah sampai? Itu yang dia terfikir awal-awal. Sampai kalut malam-malam ni datang tanya, nak ketuk, nak bagi tahu apa? Adakah Raja Ghassan tu sampai dah ni? Nak serang? Kata sahabat itu, tuan-tuan rahmatullah, bal asyaddu min dhalik. Lagi teruk lagi. Bukan isu Raja Ghassan sampai tu, lagi teruk. Apa, tuan-tuan? Apa yang lagi teruk, tuan-tuan? I'tazala Rasulullah SAW azwajahu. Nabi ceraikan isteri dia. Itu benda lebih dahsyat, tuan. Betul. Sehingga pada hari ini segi politik, isu rumah tangga pemimpin tu main peranan besar. Rosak rumah tangga dia, habis negara, tuan. Itu panjanglah kita lagi nak cerita. Tapi itu yang dirasai oleh para sahabat Nabi SAW. Ya, mereka sedang dibayangi negara nak diserang, tiba berlaku dalam rumah tangga Nabi. Apa yang berlaku sampai sebarnya berita Nabi ceraikan isteri-isterinya. Itu benda lebih dahsyat. Hadis ini panjang, tuan. Kita akan jumpa lagi dalam ke depan nanti, insya-Allah. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Al-Bukhari, Imam Bukhari dalam kitab tafsir bab surah Tahrim ayat 1 dan 2. Tuan-tuan rahmat Allah, saya nak berhenti setakat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan dan hak, tuan-tuan. Saya buka soalan kalau ada. Yang boleh saya jawab, tak boleh saya bagi tuan-tuan jawab. Kalau ada soalan, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh ikut pengajian ni, tuan-tuan. Mungkin agak baru bagi tuan-tuan. Biasa duk syarh usul, Bulughul Maram, kan. Tu gaya pengajian normal biasa. Bulughul Maram sampai mana dah? Bulughul Maram sampai mana? Oh, daripada awal lah. Daripada awal, insya-Allah. Okey, saya
Saya mengajar Bulughul Maram juga itu dah habis dah, tapi bab munakahat. Dia ada cara baca dia, tak apalah tu cerita lah. Tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada soalan, kalau ada kemusykilan, ada tambahan boleh diajukan, orang lain boleh ambil manfaat. Nabi dia maksud pernah ceraikan isteri ke ataupun taklah? Ni dia berbeza. Baik, tuan rahmat Allah. Ya, kalau merujuk pada peristiwa ini, saya jawab awal-awal, tak, Nabi tak ceraikan isteri dia, tapi Nabi pulaukan isteri dia sebulan. Nanti akan ada Quran berkaitan dengan dia. Satu. Dan soalan yang kedua, adakah Nabi pernah cerai isteri dia? Ya, Nabi pernah ceraikan isteri dia, iaitu Sayyidatina Hafsah. Ada peristiwa juga Allah sebut dalam Al-Quran secara tak langsung kisah dia, insya-Allah. Dan Nabi rujuk baliklah. Jadi cerai apa berlaku ni, dia tidak bermakna, tuan-tuan rahmati Allah, salah satu itu suami ke isteri, isteri salah seorang silap. Tak semestinya, tuan-tuan. Tak semestinya perceraian itu menunjukkan bahawa hubungan itu teruk. Tak. Kita akan tengok. Saya sedang kumpul, kata tuan doakan saya tengah buat asam garam 4, tapi saya stop sekejap, iaitu asam garam rumah tangga sahabat Nabi SAW. Banyak menarik. Antara yang disebut ialah ada sahabat Nabi yang bercerai, antaranya Asma binti Abu Bakar, kakak Sayyidina Aisyah, suaminya Zubair bin Al-Awwam, sepupu Nabi SAW. Tapi mereka bercerai hujung usia. Tidak bermakna dua-dua ni salah seorang tu. Tak, mereka sahabat Nabi, orang hebat, semua hawari Nabi, Asma zatun nitaqain. Tapi faktanya mereka bercerai. Tak ngam sebagainya. Jadi kita kena mula melihat nanti apa kita belajar, perceraian apa semua ni, dia bukannya orang kata betul-betul semestinya dahsyat. Tak semestinya begitu. Terima kasih atas soalan. Dia jadi huraian panjang. Kalau ada soalan lain, kalau tidak ada, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti setakat ini. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.